Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam kelas pendidikan jasmani kesihatan untuk pendidikan kesihatan tingkatan 3. Topik hari ini adalah kekeluargaan. Okey, kalau sebelum ni kita dah membincangkan tentang tajuk pengurusan mental dan emosi. Hari ini kita akan bincangkan topik baru iaitu kekeluargaan. Masih lagi sambungan daripada tingkatan 2. Kalau tingkatan 2 kita membicarakan tentang jurang generasi, kalau kamu masih ingat. Okey, dalam tingkatan 3 ni kita akan membicarakan topik yang sangat penting pada cikgu, benda penting yang kamu perlu ambil tahu tentang tajuk kekeluargaan ini, yang akan membicarakan tentang apa itu sumbang mahram. Kamu semua pasti pernah dengar apa itu sumbang mahram. Okey, kita akan bincangkan tajuk topik ni. Cikgu akan ambil masa lebih kurang dalam 10 minit ke 11 minit untuk menerangkan secara ringkasnya kepada kamu, dan apa yang cikgu harapkan kamu boleh faham dan boleh jelas apa yang ingin cikgu sampaikan kepada kamu. Okey, sebelum tu pastikan kamu dah bersedia dengan buku teks kamu. Buku teks kamu muka surat 156 sehingga muka surat 161. InsyaAllah kamu boleh tengok, boleh buka, sebab segala maklumat yang akan cikgu paparkan di sini pun adalah berpandukan kepada buku teks. Sekiranya kamu ada buku rujukan lain yang boleh jadikan sebagai sumber rujukan kamu boleh guna. InsyaAllah kita boleh bincang dalam grup kita nanti. Okey. Antara standard pelajaran yang ingin kita capai dalam satu topik ini antaranya ialah, okey, yang pertama, kamu boleh menjelaskan apa itu maksud sumbang mahram. Kemudian menunjukkan cara berkata tidak untuk mengelak sumbang mahram. Okey, kita akan membincangkan peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram. Dan yang ketiga, menjana idea untuk melapor kes sumbang mahram. Okey, insya-Allah. Cikgu harap kamu boleh jelaslah apa yang ingin kita bincangkan dalam satu topik ini. Okey, kita tengok sikit dulu apa pengenalan berkenaan dengan sumbang mahram ni. Okey, baik. Sumbang mahram telah dikenal pasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan fizikal, mental dan juga sosial. Okey. Perbuatan ini merupakan satu larangan dalam semua budaya dan agama masyarakat Malaysia. Okey, sama ada pada masa kini ataupun masa lampau. Okey, pelakuan sumbang mahram ini melibatkan individu yang mempunyai hubungan keluarga seperti ibu, bapa, datuk, anak, adik-beradik serta saudara rapat seperti ibu saudara dan bapa saudara. Maknanya sumbang mahram ni berlaku antara orang yang mempunyai pertalian ataupun perhubungan kekeluargaan. Okey. Kamu boleh tengok, kamu boleh baca. Okey. Di Malaysia ni adalah akta yang melindungi kanak-kanak. Kalau kamu boleh tengok dekat muka surat 157 tu. Okey, ada, siap kita tengoklah. Okey, hukuman bagi kesalahan sumbang mahram mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan. Hukuman bagi sumbang mahram, barang siapa yang melakukan sumbang mahram hendaklah disiksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, dan hendaklah juga dikenakan sebatan. Dengar tu, boleh kena sebatan. Okey. Akta 559 iaitu Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Seksyen 20, perbuatan sumbang mahram. Mana-mana orang yang melakukan perbuatan sumbang mahram adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Ini hukuman manusia, hukuman Tuhan lebih lagi lah kan. Okey, itu secara ringkasnya apa itu berkaitan dengan sumbang mahram. Okey, mari kita tengok apa itu maksud sumbang mahram. Okey, sumbang mahram atau incest mengikut Kamus Dewan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu perlakuan zina yang berlaku antara dua orang anggota terdekat dalam sesebuah keluarga. Okey, contohnya antara abang dengan adik perempuan atau ayah dengan anak perempuan. Maknanya orang yang ada hubungan pertalian darah. Itu maksud sumbang mahram. Kalau bukan dengan orang yang ada pertalian darah,
kita tak panggil dia sumbang mahram. Kita charge dia sebagai rogol, berkosa, mencabul. Itu sebenarnya kita lebih pada menggunakan istilah gangguan seksual. Kamu kena tahu lah, kalau kamu pernah terlibat ataupun pernah menjadi mangsa ataupun pernah tengok berlakunya perkara-perkara macam ni, kamu kena ada tindakan yang patut kamu boleh ambil lah. Jangan mendiamkan diri, sebab benda ni boleh mendatangkan kesan jangka panjang kepada mangsa. Okey. Macam mana sumbang mahram ni berlaku? Mari kita tengok. Okey, perbuatan sumbang mahram ini boleh berlaku secara fizikal atau bukan fizikal. Lakuan secara fizikal termasuk meraba kemaluan mangsa. Mangsa dipaksa memegang kemaluan pendera atau penebusan faraj, dubur atau mulut mangsa dengan objek, jari atau zakar pendera. Okey, lakuan bukan fizikal merangkumi stimulasi lisan, panggilan telefon, lucah atau eksploitasi lisan atau bukan lisan. Okey, kamu boleh faham kot no, antara istilah-istilah yang cikgu sebut dalam tu. Kalau kamu tak pasti, tak jelas, kamu boleh tanya dalam grup perbincangan grup kita nanti, ataupun kamu boleh PM cikgu secara personal lah. Cikgu boleh terangkan kepada kamu supaya kamu boleh faham. Okey. Apa pandangan hukum dalam Islam? Dalam Islam memang tak boleh lah. Okey, tak boleh. Dalam hukum syarak, sumbang mahram bererti persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang berkahwin bersama. Adik dengan abang boleh kahwin? Tak boleh. Anak lelaki dengan ibu boleh kahwin? Tak boleh. Itu antara bukan mahram. Mahram. Allah, bukan mahram lah. Mahram. Orang yang kita tak boleh berkahwin. Maknanya ada hubungan talian darah yang dilarang berkahwin dalam Islam. Kalau sepupu dengan sepupu boleh kahwin tak? Kalau sepupu dengan sepupu boleh kahwin. Okey. Itu dari sudut pandangan Islam. Hukum dalam Islam lagilah. Kalau kamu nak jelas lagi, kamu boleh kita bincang dalam perbincangan grup kita nanti. Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh tengok dekat buka surat 159 tu, dia dah bagi situasi yang mana boleh berlaku ataupun boleh mendorong kepada berlakunya sumbang mahram. Sebab tu sekarang ni kena berhati-hati. Banyak sangat sumber-sumber yang boleh menyebabkan berlakunya sumbang mahram. Kamu kena tahulah situasi kamu tu, kena ingat. Okey? Sudah jelas setakat tu? Okey. Apakah peranan ahli keluarga untuk mengelak berlakunya sumbang mahram? Okey, mari kita tengok. Yang pertama, pendidikan agama. Okey, kita mesti mengamalkan nilai-nilai murni beribadat bersama-sama. Okey, cikgu yakin dan cikgu pasti setiap agama mencegah berlakunya sumbang mahram ni, sebab benda ni dia memberi kesan yang sangat besar kepada mangsa. Okey. Yang kedua, memantau pergaulan, elak pergaulan bebas, mengenali setiap kenalan anak. Sebagai ibu bapa, sebagai orang yang dewasa, kena pantau lah pergaulan anak ni. Kena tahu anak ni berkawan dengan siapa. Okey, berhubung dengan siapa, kena ambil tahu perkara tu. Okey, yang ketiga, membezakan sentuhan kasih dan nafsu. Okey, kamu kena ada satu kemahiran yang dia panggil mengajar kemahiran asertif. Okey, kemahiran asertif, tahu perbezaan dan berani menyuarakan rasa tidak selesa. Kena tahu, kena ada kemahiran ni. Okey, kemahiran asertif ni apa benda? Kena tahu yang ni. Dalam buku teks kamu cikgu rasa macam dia tak macam tak ada dia bagi penerangan apa itu asertif. Okey, kamu boleh cari maksud kemahiran asertif ni kalau kamu rujuk dalam internet ke dalam mana-mana buku. Okey, asertif ni ialah keupayaan seseorang individu yang mana dia boleh menyatakan apa yang ada dalam fikirannya, sama ada positif atau negatif. Individu yang bersikap agresif individu yang bersikap asertif akan menyatakan sesuatu perkara melalui dua cara, iaitu lisan dan bukan lisan. Okey.
manakala mesej yang dinyatakan adalah secara berterus terang dan ianya mudah difahami oleh penerima mesej. Penerima mesej tersebut akan merasa selesa dan dihormati. Kalau rasa tak selesa, tak mau, jangan duk pegang, tak boleh, tak nak, cakap awal. Tak boleh buat begitu, tak boleh buat begini. Kamu jangan sebarang ya duk biar orang duk buat, duk ambil kesempatan kepada kamu, terutamanya yang perempuan. Orang lelaki ni kamu kena faham lah orang lelaki tu macam mana, dan orang lelaki kena faham orang perempuan macam mana. Okey, tak apa, tak jelas, tak faham, kita bincang dalam grup nanti. Okey, seterusnya menentukan batasan perhubungan. Okey, kena mengamalkanlah kemahiran asertif ni. Kemudian mengetahui hak dan batasan. Ada batas dah. Berkawan boleh, kawanlah ramai mana kita nak berkawan, tapi ingat ada batas dah. Jangan berlebih. Jangan berlebih-lebih. Okey. Seterusnya, membaiki status ekonomi. Sediakan keadaan rumah yang selesa dan selamat. Okey, kalau kamu tengok sekarang ni, pihak kerajaan pun dah menyediakan rumah. Paling tak ada sekarang ni rumah yang disediakan oleh pihak kerajaan mesti ada 3 bilik. Bila kata 3 bilik ni, 1 bilik untuk ibu dan bapa, ibu dan ayah, ada 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan. Kalau dulu betul, dulu rumah satu rumah sebenarnya 2 bilik je. Tapi yang ni memanglah, yang ni keperluan yang selamat lah, sediakan keadaan rumah yang selesa dan selamat. Okey, nak membezakan, nak mengasingkan anak lelaki dengan anak perempuan. Okey, kemudian mengasihkan tempat tidur anak yang berlainan jantina. Menerima dan menghormati perbezaan jantina, menjalin rasa tanggungjawab untuk memelihara kehormatan diri. Kena asing tempat tidur lah. Sebab dalam Islam pun, kita kena pisahkan tempat tidur anak lelaki dengan anak perempuan ni. Dia dah sampai peringkat umur dia yang kita kena pisahkan, perlu dipisahkan. Okey, memantau penggunaan media massa. Hadkan masa penggunaan, kawal bahan bacaan atau tontonan di media massa. Media massa ni, tu saya cakap lah, sekarang zaman kamu lagi lah mudah. Semuanya di hujung jari, kita boleh akses serta merta dunia tanpa sepadan. Nak tengok apa pun semua boleh. Sebab tu sekarang ni ada satu masalah, ketagihan video-video lucah, porno. Tu antara perkara yang boleh menyebabkan berlakunya sumber mahram, sebab dia ada kecenderungan, keinginan, dia nak mencuba. Bahaya, cuba elok benda-benda lagu tu, jangan terlibatlah. Okey, yang terakhir, prihatin dan memberi kasih sayang. Dengan luahan hati ahli keluarga, berkongsi masalah dan pendapat. Yang ni kena bercakap lah. Kalau kita dah terlibat, dah pernah menjadi mangsa, ataupun kita pemangsa, kena berubah lah. Kena berubah, terutamanya yang jadi mangsa, kena bagi tahu, kena maklum. Jangan hanya duduk diam tanpa apa-apa tindakan. Okey, mari kita tengok siapa yang boleh bantu sekiranya kita terlibat dengan perkara-perkara ni. Okey, yang pertama, orang dewasa yang dipercayai. Kamu percaya dia boleh bantu kamu. Ibu kamu ke, ayah kamu ke, pakcik, makcik, guru-guru ke, siapa orang dewasa yang kamu rasa kamu boleh percaya, boleh bercakap dan boleh bercerita. Okey, seterusnya, okey, melaporkan terus kepada pihak polis, hospital, dapatkan rawatan di hospital, buat pemeriksaan di hospital. Talian kasih, talian kasih ni boleh call lah, ni talian hotline ni 15999 ni. Ya, jumpa dengan kaunselor. Di sekolah kita pun ada kaunselor. Kita ada 3 orang kaunselor. Boleh jumpa, rujuk dengan kaunselor, ceritakan masalah kamu. Dan juga boleh rujuk dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Yang ni pun boleh rujuk. Okey, untuk kita dapatkan bantuan. Dia bila sebut bantu ni, kamu jangan nampak aspek bantu kita nak balas dendam dekat orang yang jadi pemangsa tu. Bukan. Sepatutnya dia lebih kepada bagaimana kita nak menguruskan tekanan yang kita lalui tu. Benda ni sebab dia memberi kesan kepada, kalau kamu tengok daripada awal tadi, kita dah sebut kesan kepada fizikal dan juga mental. Okey, selain tu, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, ada juga dia bagi tahu kan, selain daripada melaporkan kes sumber mahram kepada pihak ni, kita boleh ambil tindakan lain juga, sama ada mengadakan pendidikan keibu-bapaan dan kekeluargaan, okey, memberi kaunseling dan pendidikan kekeluargaan kepada bekas-bekas pesalah, menyediakan perumahan dan kemudahan prasarana yang mampu dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah.
Okey, menguat kuasa undang-undang seperti Seksyen 376B tadi yang kita dah sebut dekat depan tadi. Okey, boleh jelas ke? Tajuk ni memang berat kalau nak bincang panjang. Cikgu rasa cikgu bercakap lama ni, benda ni memang panjang. Dan benda ni sangat penting untuk kita semua. Terutama yang perempuan. Okey kakak? Abang kena tahu, kena ambil tahu apa hak-hak kita. Okey, apa batas-batas kita dalam kita berkawan, kita berhubung, jalinkan hubungan dengan orang, ada batas-batas dia. Okey, cikgu harap boleh faham, boleh jelas? Okey. Itu saja cikgu rasa yang cikgu nak sampaikan kepada kamu secara ringkasnya. Apa-apa persoalan, pertanyaan, nanti kita boleh bincang dalam grup. Cikgu harap kamu bertanya lah, jangan tak tanya. Macam biasa, kamu perlu siapkan nota acting. Siapkan nota acting kamu, hantar mengikut masa yang telah ditetapkan oleh cikgu. InsyaAllah, apa-apa persoalan, pertanyaan, nanti kita bincang dalam grup kita nanti. Baik, itu saja dulu pada cikgu. InsyaAllah kita jumpa sekejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.